Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung seterusnya subjek sains, iaitu pergerakan dan pertukaran gas serta karbon dioksida di dalam badan manusia. Maksud dia oksigen dan juga karbon dioksida yang berlaku pertukaran. Okey, sebelum ni kita belajar bahagian-bahagian dalam paru yang terlibat dalam proses pernafasan, menghembus dan menyedut nafas. Okey, bila tempat yang berlaku pertukaran gas dah saya maklum sebelum ni, iaitu di dalam ataupun di bahagian alveolus, iaitu di hujung bronchial, iaitu alveolus. Okey. Kalau tengok sini, kandungan oksigen, sebab apa yang berlakunya pertukaran oksigen daripada alveolus masuk ke dalam kapilari darah adalah disebabkan oleh perbezaan kepekatan kandungan oksigen di dalam alveolus ataupun di dalam kapilari darah. Okey. Kalau oksigen, maksud dia akan masuk daripada alveolus pergi ke kapilari darah. Okey, yang mana kandungan oksigen di dalam alveolus lebih tinggi berbanding kandungan oksigen di dalam kapilari darah. Maka oksigen dia akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, dia punya keyword di sini yang pertama ialah dia punya kandungan ataupun dia punya kandungan oksigen di mana yang banyak. Kalau kandungan dia, macam tekanan udara lah, dia bergerak dari tempat tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Sekarang untuk oksigen meresap masuk daripada alveolus ke kapilari darah, dia mestilah lebih banyak di alveolus. Okey, kandungan oksigen lebih tinggi dalam alveolus menyebabkan proses resapan. Okey, keyword yang kedua ialah resapan. Proses yang berlaku ialah resapan. Dia bukan masuk melalui serap serap ataupun dia akan larut. Tak, dia tak larut. Dia resapan. Berlakunya resapan melalui alveolus ke kapilari darah. Nanti kita akan tengok bahagian-bahagian alveolus dan juga kapilari darah. Okey. Yang mana apabila oksigen tu masuk ke dalam kapilari darah, dia akan berpadu ataupun dia akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin ni ialah satu sel darah yang terdapat dalam sel darah merah. Ya, hemoglobin ni dia terdapat dalam sel darah merah dan dia akan bergabung ataupun dia akan bercampur ataupun dia akan berpadu dengan oksigen, maka ia akan membentuk oksihemoglobin. Okey, dia campur dua, dia akan jadi oksihemoglobin. Oksigen bergabung dengan hemoglobin, maka dia akan membentuk oksihemoglobin. Okey, bila oksigen masuk, kandungan dalam sel darah dalam saluran darah tadi ialah karbon dioksida. Kandungan karbon dioksida yang tinggi, dia akan meresap masuk ke dalam alveolus. Dia akan berlakunya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dia tinggi dalam kapilari darah, jadi dia akan masuk ke dalam alveolus. Sementara oksigen yang tinggi dalam alveolus akan masuk ke dalam kapilari darah. Okey. Oksihemoglobin yang telah terbentuk hasil daripada oksigen bergabung dengan hemoglobin, ia akan dibawa oleh sel darah merah ni lah. Kan saya kata tadi, hemoglobin ni dalam sel darah merah. Jadi sel darah merah berperanan membawa oksigen dalam bentuk oksihemoglobin. Sel darah merah yang akan membawa oksigen ni ke seluruh badan. Okey, ke seluruh badan, kecuali tempat yang dia tak bawa ialah peparu lah, sebab peparu ni lah yang membekalkan oksigen. Okey.
Yang seterusnya, ini ialah proses. Kalau kamu lihat di sini, kalau kamu lihat di sini, ni. Yang ni ialah yang ni ialah kapilari darah. Ni yang bulat-bulat macam cucuk keria ni, yang dia panggil ni, ini ialah sel darah merah. Dalam sel darah merah dia ada hemoglobin. Jadi oksigen ni yang merah ni, oksigen yang berkepekatan tinggi di dalam alveolus akan meresap masuk ke dalam sel darah merah yang mempunyai hemoglobin. Dan di sini ialah oksigen dia, kepekatan oksigen adalah rendah, iaitu kepekatan karbon dioksida adalah tinggi. Jadi dia akan meresap masuk ke dalam alveolus dan dihantar keluar. Sementara oksigen akan masuk ke dalam sel darah merah berpadu dengan hemoglobin, dia akan jadi oksihemoglobin, dan seterusnya sel darah merah ni dia akan dihantar ke seluruh badan, oleh salur darah arteri. Salur darah arteri nanti kita akan belajar bab yang ketiga. Yang seterusnya, ini sama juga proses disebabkan perbezaan kepekatan. Awak tengok, kalau O2 100, CO2 40. Jadi CO2 ni, karbon dioksida, dia akan keluar, oksigen dia akan masuk. Berbeza kepekatan di sini. Sama juga lah yang ni. Yang ni ialah di sel badan. Yang ni ialah di alveolus. Yang ni yang digambar sama ni. Cerita dia kemasukan sel oksigen dan juga karbon dioksida. Di dalam sel badan kita tengok proses pengoksidaan makanan, iaitu respirasi sel. Tadi oksigen yang dibawa oleh hemoglobin ataupun oksihemoglobin, bila sampai di sel badan ataupun di tempat-tempat badan ni, dia akan dihuraikan. Oksigen tu akan meresap masuk ke dalam, sel-sel badan kita. Sementara karbon dioksida yang dihasilkan oleh badan kita oleh proses respirasi ni, dia akan meresap masuk ke dalam hemoglobin ataupun sel darah merah ni juga akan bawa karbon dioksida balik kepada paru untuk berlakunya proses pertukaran gas. Karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam tisu kapilari dan seterusnya diangkut ke paru untuk disingkirkan. Jangan lagi cerita pula karbon dioksida masuk dalam sel darah merah, dia akan berkombin dengan hemoglobin, akan jadi karbon dihemoglobin pula. Tak ada. Tak ada nama tu. Yang seterusnya, ini sama proses yang ni terakhir. Bila dia buka ni, yang ni ialah bronkus. Bila mai ke hujung-hujung ni dia panggil bronchiol. Dan akhirnya dia akan di hujung-hujung ni yang punya saraf yang banyak ialah alveolus. Alveoli ni kalau untuk bahasa Inggeris lah, dalam keadaan yang kecil. Jadi yang ni ialah di hujung ni lah yang berlakunya pertukaran gas. Ini adalah proses yang saya kata tadi. Tapi yang ni dia melibatkan jantung. Nanti bab yang seterusnya akan melibatkan jantung. Jadi dia berlaku di alveolus di sini. Ni kapilari darah yang warna biru ni, maksudnya darah yang tak ada oksigen ataupun darah yang ada karbon dioksida yang biru ni. Jadi bila dia masuk di alveolus, maka pertukaran gas berlaku di alveolus, iaitu karbon dioksida dia akan keluar, oksigen akan masuk. Bila masuk, dia akan berwarna merah. Dan diangkut oleh hemoglobin, iaitu yang oksigen berpadu dengan hemoglobin, dia akan membentuk oksihemoglobin dan dibawa oleh salur darah ni pergi ke seluruh badan manusia. Dan di badan manusia berlaku juga proses resapan, iaitu oksigen akan masuk ke sel badan, karbon dioksida akan masuk ke dalam sel darah merah, iaitu yang warna biru ni balik pergi ke jantung hantar mai ke paru. Ini sama proses yang tadi, cuma cerita sama juga. Yang ni masuk dalam sel badan, yang ni daripada paru. Saya rasa itu saja. Dalam masa 2 hari nanti saya akan bagi balik soalan latihan. Sekian, terima kasih.